Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan sambung lagi. Kita akan masuk ke dalam bab baru, iaitu bab 4, lukisan berskala. Okey, kita akan masuk bab baru, lukisan berskala. Kita akan belajar 4.1, lukisan berskala. Okey, kita akan masuk serba sedikitlah tentang apa ni lukisan berskala nanti. Kita lihat. Okey, sebelum tu, kita imbas semula dahulu apa yang sudah kita belajar dalam kelas sebelum ni lah. Okey, dalam kelas sebelum ni, kita sudah belajar, kita sudah selesaikan bab 3 iaitu matematik pengguna. Okey, kita belajar dalam bab 3 kita sudah belajar tentang simpanan dan pelaburan. Okey, yang mana kita belajar tentang apa itu simpanan, apa itu pelaburan, jenis-jenis simpanan pelaburan, lepas tu apa kebaikan dia, apa keburukan dia, manfaat, kesan dia. Okey. Dan yang kedua kita sudah belajar juga tentang pengurusan kredit dan hutang. Sama juga macam tadi kita sudah belajar tentang maksud kredit, maksud hutang, kebaikan dan keburukan dia, manfaat, kesan, macam mana pengurusan bijak dalam penggunaan kad kredit ni. Okey, itu semua dalam bab sebelum ni lah yang sudah kita belajar. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi dengan apa yang kita akan belajar hari ini, okey, kita lihat dahulu hasil pembelajaran. Okey, di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk mengkaji dan menerangkan hubungan antara ukuran sebenar objek dan lukisan pelbagai saiz objek tersebut dengan betul. Itu yang pertama. Okey, kita tengok hasil pembelajaran yang kedua. Okey, murid berupaya untuk menerangkan maksud lukisan berskala dengan betul. Okey, ini yang kedua. Okey, dan yang ketiga, murid berupaya mentafsir skala suatu lukisan berskala dengan tepat. Okey, ini yang ketiga. Ini apa yang dalam konteks apa yang kita belajar dalam kelas hari inilah. Dan di akhir nanti kita lihat sama ada kamu dapat mencapai hasil pembelajaran ni ataupun tidak. Okey. Okey, kita masuk kepada subtopik kita yang pertama dahulu, iaitu hubungan antara ukuran sebenar objek dan lukisan pelbagai saiz. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat. Lukisan berskala ni apa? Lukisan berskala ni ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Okey, kita lihat lagi. Okey. Peta yang terdapat, tahukah kamu? Okey, kita baca di sini. Peta yang terdapat dalam perisian yang diciptakan untuk memudahkan perjalanan adalah dilukis mengikut skala tertentu. Okey, gambaran jarak yang ditunjukkan di antara dua buah bandar dalam perisian tersebut adalah berkadaran dengan jarak sebenar. Kita tengok contoh dia lah. Apa yang dicakap tadi lah dalam ayat ni. Okey, kita tengok contoh di sini dalam gambar raja ni, jarak di antara negeri ke negeri yang lain. Okey, contoh di sini dia bagi antara Johor dengan Kuala Lumpur. Okey, digambarkan dengan skala 1 cm sama dengan 50 km. Kita nampak di sini. Okey, dengan 50 km. Maksudnya dia digambarkan menggunakan skala tertentu lah. Skala tertentu. Kalau di sini kita tengok dia gunakan skala 1 cm kepada 50 km. 1 cm. Kalau kita nampak di sini peta ni dia hanya kecil saja, tetapi 1 cm ni dia mewakili 50 km. Okey, begitu. Okey, ni sudah untuk peta. Peta ni contoh salah satu
Contohlah aplikasi yang digunakan dalam kehidupan seharian. Aplikasi yang digunakan dalam kehidupan seharian. Oke, sudah kita nampak apa itu lukisan berskala. Oke, di sini kita lihat contoh dia. Oke, kita tengok soalan yang diberikan. Gambar raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek PQRST yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Yang ini adalah objek dia. Oke. Soalan dia, apakah yang Anda boleh nyatakan tentang saiz lukisan rajah 1, rajah 2, dan rajah 3 berbanding objek PQRST. Okay, dia mau kita bandingkan antara ketiga rajah ni dengan objek yang di depan lah, objek PQRST. Okay, kita tengok penyelesaiannya. Kita tengok untuk rajah yang pertama lah, kita bandingkan dengan rajah yang pertama dahulu. Okay, kalau kita nampak untuk rajah pertama ni, kita nampak panjang semua sisi dan saiz semua sudut adalah sama dengan objek. Nampak di sini, kita bandingkan rajah 1 dengan objek. Kita tengok dia punya sudut, sama sudut. Ni 45, di sini 90, di sini pun 90. Sini 90, 90, 90, 10. Okey, sama. Sudut dia sama. Lepas tu kita nampak di sini, kita kira ya. Berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sama. Panjang semua sisi pun sama. Tengok ini untuk panjang dia. Panjang PT dia sama juga dengan yang di bawah ni. Okey. Tengok tepi ni pun sama juga. Di sini 1, 2. Untuk yang rajah 1, 1, 2. Okey, sama. Panjang semua sisi dia sama. Panjang semua sisi dia sama. Kalau kita nampak di sinilah panjang semua dia sama. Sudutnya pun sama dengan objek. Okey. Itu untuk rajah yang pertama. Okey. Untuk rajah yang pertama. Selepas itu kita lihat kepada rajah yang kedua. Kita bandingkan pula dengan rajah yang kedua. Bandingkan objek dengan rajah yang kedua. Okey. Kita tengok mula-mula kita lihat dahulu panjang dia. Okey. Di sini untuk bahagian sebelah kiri ni panjang dia ada 4 kotak. Tapi untuk di sini dia ada 2. Ini 4. Di sini ada 2. Okey. Di bawah ada 6. Di bawah dia pula di sini ada 3. Gitu juga di tepi ada 2. Di sini ada 1. Okey, tapi sudutnya masih sama semua. Sudut masih sama. Okey. Jadi, kita tengok di sini penjelasan dia. Panjang semua sisi berkurangan. Panjang semua sisi berkurangan dengan suatu kadaran tertentu. Dia berkurang dengan kadaran tertentu. Tengok, kalau kita boleh nampaklah sini. 4. Di mana yang di objek. Di sini 4. Untuk PQ ni 4. Tapi di darjah 2 kita nampak dia hanya 2 panjang dia. Okay, dengan suatu kadaran tertentu berbanding objek. Okay, panjang sisi dia berkurangan dengan suatu kadaran tertentu berbanding objek. Tetapi saiz semua sudut tidak berubah, kan? Macam yang cikgu tunjuk tadi, saiz sudut dia tidak berubah, tetap sama. Sini 90, 90, 90, 45. Tetap sama. Okey, itu untuk rajah yang kedua. Seterusnya kita tengok untuk rajah yang ketiga. Okay, kita tengok rajah yang ketiga, kita kira untuk bahagian sebelah kiri dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, di sini ada 8. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini ada 12. Sini ada 4. Okay. Di atas sini tadi, okay, di sini ada 8. Okey, sudut dia masih sama lagi. Tengok sini, perhatikan dia. Sudut dia masih sama lagi. Sudutnya masih sama dengan objek. Okey, kita tengok. Okey, panjang semua sisi bertambah. Daripada objek panjang. Okey,
tengok panjang sisi di sini 4, tetapi dalam rajah 3 bertambah menjadi 8. Okey. Jadi panjang semua sisi bertambah dengan suatu kadaran tertentu. Dengan suatu kadaran tertentu berbanding objek, tetapi saiz semua sudut tidak berubah. Okey. Sudutnya masih sama. Saiz sudutnya tidak berubah, masih samalah. Okey, jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat dalam penjelasan yang kita berikan berdasarkan berdasarkan Raja 1, Raja 2, Raja 3 ni. Okey, kita tengok kesimpulan dia. Semua sisi lukisan pada Raja 1, Raja 2 dan Raja 3 adalah mengikut suatu skala yang berkadaran dengan objek. Dia mengikut skala yang berkadaran. Dia mengikut maaf. Sekejap. Dia mengikut skala yang berkadaran. Skala yang berkadaran dengan objek. Dia punya panjang sisi dia ni lah berubah-ubah. Dia mengikut skala yang ditentukanlah, skala berkadaran dengan objek. Okey, manakala saiz sudut tidak berubah. Okey, saiz sudut dia semua sama untuk Raja 1, Raja 2 dan Raja 3 semua saiz sudut dia sama dengan objek. Okey, maka Raja 1, Raja 2 dan Raja 3 ialah lukisan berskala bagi objek PQRST. Okey, kita boleh sebut Raja 1 ni 1, Raja 2, Raja 3. Okey, silap. Sekejap ya, maafkan cikgu. Okey, di sini. Okey. Okey. Jadi kita tulis balik. Okey. Maka Raja 1, Raja 2, Raja 3 ialah lukisan berskala bagi objek PQRST. Raja 1, 2, 3 adalah lukisan berskala bagi objek PQRST. Okey. Itu kesimpulan yang kita dapat buatlah berdasarkan panjang sisi dengan saiz sudut yang kita perhatikan tadi untuk semua raja lah dengan objek. Okey. Itu untuk contoh salah satu contoh lah dalam lukisan berskala ni. Okey. Untuk menentukan sama ada dia lukisan berskala bagi objek ataupun tidak. Okey, seterusnya kita masuk kepada subtopik yang kedua, skala. Skala okay, dalam skala ni kita akan belajar banyak macam mana mau tentukan ukuran dia nanti. Okay, kita mau tentukan ukuran objek dengan ukuran lukisan berskala ni lah. Okay, itu nanti kita akan tengok juga macam mana kita mau tafsirkan lukisan berskala ni. Okay, sebelum tu kita tengok dahulu. Okay, skala. Apa itu skala? Skala yang digunakan untuk melukis suatu lukisan berskala adalah mengikut nisbah ukuran lukisan berskala kepada ukuran objek. Okey. Sekejap. Okey. Mana sudah tadi tu? Okey, yang tadi. Okey. Kita nampak. Okey. Ini adalah macam mana kita tulislah di dalam bentuk rumus. Yang skala tadi tu. Skala. Sekejap. Okey. Skala yang digunakan untuk melukis suatu lukisan berskala. Okey, dia adalah mengikut nisbah ukuran lukisan berskala kepada ukuran objek. Ni kalau kita tulis dalam bentuk rumus lah. Lagi satu, untuk ini salah satu cara untuk melihat lah. Contohnya di sini kita mau cari skala. Okay, kita mau cari skala.
kita ambil ukuran lukisan berskala, kita bahagikan dengan ukuran objek. Itu juga kalau macam kita mau cari ukuran lukisan berskala, kita akan darabkan skala dengan ukuran objek. Dia untuk memudahkan kita melihat lah. Oke, ini segitiga yang cikgu tunjukkan nih. Oke, itu untuk yang pertama. Oke, terusnya, nisbah ini juga boleh ditulis dalam bentuk, dalam bentuk nisbah ni lah. Ukuran lukisan berskala, nisbah ukuran objek. Oke. Terusnya, untuk lukisan berskala, kita menggunakan skala dalam bentuk nisbah. Oke. Ni yang kita gunakanlah dalam lukisan berskala ni. Ni skala yang kita gunakan. Skala dalam bentuk nisbah. Itu 1 nisbah n dengan keadaan n ialah integer positif atau pecahan. Ingat, n adalah integer positif atau pecahan. 1 nisbah n. Kita lihat di sini. Ini yang tadi. Kita lihat di sini ya. 1 nisbah n bermaksud 1 unit pada lukisan berskala akan mewakili n unit pada objek. Faham di sini? 1 unit pada lukisan berskala akan mewakili n unit pada objek. Itu. Dalam situasi ini kita dapat tiga keadaan n lah, keadaan n. Kita tengok yang mana n adalah kurang daripada 1, yang kedua n lebih besar daripada 1, dan yang ketiga n sama dengan 1. Kita lihat satu-satu lah. N lebih kurang daripada 1 ni apa? N lebih kurang daripada 1 bermaksud saiz lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Saiz lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Itu untuk yang n lebih kecil daripada 1. Kita tengok yang kedua. N lebih besar daripada 1 bermaksud saiz lukisan berskala dah lebih kecil daripada saiz objek. Lebih kecil daripada saiz objek. Dia berterbalik tu, berterbalik. Kita tengok macam dia tadi. Kalau n dia lebih kecil, saiz lukisan berskala ni dia akan lebih besar daripada objek. Dan yang kedua, kalau n dia lebih besar daripada 1, saiz lukisan berskala dia lebih kecil daripada saiz objek. Dia punya simbol ni akan berterbalik. Kalau n lebih besar daripada 1, lebih besar. Tapi nanti maka saiz lukisan berskala ni dia akan jadi lebih kecil daripada saiz objek. Dan yang terakhir kita tengok n sama dengan 1, iaitu saiz lukisan berskala sama dengan saiz objek. Saiz lukisan berskala sama lah, tengok simbol dia, sama dengan saiz objek. Sekejap. Ini untuk macam mana kita mau mentafsirkan lukisan berskala tu lah.